pengantin lelaki, pengantin perempuan ada sirah ijab dan qabul ni. Saksi wali tak apa nak bincang hak ijab dan qabul ni, ada tak senafas, mesti senafas? Ada? Tak ada. Tak ada. Habis tu yang duk cakap senafas ni siapa aja? Dia mazhab sendiri. Tak ada siapa aja pun senafas. Dia berhenti tu tuan-tuan. Kalau dia qabul, ijab dan qabul ni tuan-tuan, kalau pengantin tu dia berhenti tu macam dia tak nak teruskan dah. Aku terima nikahnya, dia tengok lampu beli mana. Dengan Fatimah, orang ingat dia tak nak dah. Kan? Dia sambung pula, yang tu batal. Tapi kalau takat koma sikit, tak batal. Kawan tu dah berpeluh dah, tercungap-cungap lah. Saksi nak senafas kot, dengar tu apa-apa koma batal. Tak sah. Tak sah saja dia. Sebab tu cari had yang alim sikit lah nak jadi saksi. Kan? Oleh kerana tuan-tuan, orang Melayu kita suka menyusahkan akad ni untuk sah. Sebab tu orang kita bila sekali lafaz je, yang tu kira hebat lah. Kan? Sekali lafaz tu kira hebat lah. Kan dalam surat khabar, kalau artis nikah kan, dengan hanya sekali lafaz, mereka telah diijab kabulkan. Peduli apa aku sekali lafaz? Kadang-kadang tuan-tuan, balik pada surau masjid, orang tua-tua duk tunggu dah, kan? Dia tanya, berapa kali lapah tadi? Kan? Sekali je makcik, hebat sekali lapah no. Lepas 3 bulan cerai. Engkau duk kira hak sekali lafaz je. Hak tanggungjawab tu, benda besar kita nampak kecil, hak benda kecil nampak besar. Sekali lafaz ke 80 kali lafaz, peduli apa? Ni hak benda besar, soal tanggungjawab, kenapa tak nampak besar? Sebab tu saya kata, cara kita beragama, cara kita berfikir terhadap agama telah berjaya diselewengkan. Oleh kerana amalan-amalan tadi ni saya sebut, akhirnya dia akan berjaya divert pemikiran kita, selewengkan pemikiran kita daripada yang besar nampak kecil, yang kecil nampak besar. Hak Nabi suruh buat dan Nabi buat nampak kecil, hak Nabi tak buat, yang ni nampak besar. Baik, akad nikah. Sebab orang kita kalau dia akad nikah di masjid ni, apa tujuan dia? Nak berkat. Dia tujuan akad nikah di masjid nak berkat. Baik. Tuan-tuan berpuas dan puan sekalian, adakah mesti dan adakah wajib akad nikah di masjid? Tak. Kalau akad nikah dalam kedai batar, sah tak? Sah. Sah. Kenapa dia datang ke masjid? Sebab nak berkat. Okey, kita bincang realiti lah. Saya suka bincang realiti. Tuan-tuan duk tengoklah dalam hak duk orang akad nikah ni, kebanyakan hak nak berkat ni. Tuan-tuan, rasa-rasanya boleh dapat berkat ke tak boleh ke dengan cara macam tu? Payah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berapa perkara. Pertamanya, kalau akad nikah selepas asar, rombongan datang dengan bunga telur apa semua, dengan barang kan. Sebahagian tuan-tuan, orang azan kemudian orang solat, mereka tak masuk. Kita tengok separuh musafir, tak apa, sangka baik. Separuh pada ni orang sini ni. Kenapa korang tak masuk masjid solat? Kenapa? Habis je ada orang solat, tanggung kapet, bawa bantal hak pengantin nak duduk, tuan-tuan, hak bunga telur bawa masuk. Satu, solat pun tak jaga. Yang kedua, bila masuk, hormatlah rumah Allah. Rumah Allah kan, rumah orang pun kita masuk, bagi salam dulu, ketuk pintu dulu, hormat rumah orang. Ni rumah Allah, solatlah tahiyatul masjid dulu. Kan nak berkat, tujuan kan nak berkat, solatlah tahiyatul masjid dulu. Yang ketiga, hak datang tu, jagalah aurat. Tuan-tuan tengok, sebahagian rombongan, tambah-tambah perempuan, tak tutup aurat pun. Datang dengan letak selendang, jambul hoodie packer kat depan. Nak berkat macam mana? Dengan pengantin, terutamanya pengantin perempuan, dengan pakai ketat. Allahu Rabbi. Tuan-tuan tengok gambar viral tu, yang pengantin lelaki dengan pengantin perempuan tu, salat nikah, sunat nikah tu. Tengok, tuan-tuan tengok hak perempuan tu pakai ketat. Macam tu Tok Qadhi pun serban jatuh lah. Hormat sikit rumah Allah kan, masuk. Dah habis akad nikah, selfie pula, ambil gambar dengan tak ada adab.
Saya menyebut, kita bukan nak larang orang datang masjid. Saya menyebut, jika kalian mampu untuk menjaga adab di rumah Allah, dipersilakan datang akad nikah di masjid. Mudah-mudahan rumah tangga kalian mendapat berkat. Tapi jika sekiranya kalian tidak mampu untuk menjaga adab di rumah Allah, cukup kalian akad di rumah. Takut-takut nak berkat, dapat laknat je. Kalau boleh jaga adab ni, dipersilakan. Tapi berapa ramai yang kita lihat tak jaga pun adab. Nak berkat tapi dapat benda lain. Kemudian seterusnya, bab kematian. Mati. Yalah, ada mati jenazah semua ni. Tuan-tuan, orang kita suka kalau jenazah tu disolatkan di masjid atau di surau. Tuan-tuan, adakah mesti dan adakah wajib solat jenazah ni dibuat di masjid? Tak. Solat dalam KFC sah ke tak? Sah. Kenapa mesti datang masjid? Isteri kata, bawa jenazah suami saya sembahyang kat masjid, mudah-mudahan dapat berkat. Hak datang masjid ni taklif. Datang masjid, hak Nabi suruh orang hidup ke orang mati? Orang hidup. Mati Nabi tak suruh pun datang masjid. Hak datang masjid ni orang hidup lah. Saya duk cakap bab ni, selalunya khutbah Jumaat baru sedap. Ni cakap depan tuan-tuan hak baik-baik dah, payah. Memang kaki masjid surau dah. Kan? Tuan-tuan tolong sampaikan pada orang lain hak tak mari masjid. Khutbah Jumaat memang cun kita bawa tajuk ni. Buat apa nak bawa jenazah dia datang masjid? Dia, tuan-tuan, datang masjid seminggu sekali. Kedai kopi sehari 2 kali. Buat apa nak bawa jenazah dia datang masjid? Patutnya letak kat kedai kopi, hak member-member dia tengok bola tiap-tiap hari dengan dia ni, seorang lantik jadi imam, seorang menjadi hak lain jadi makmum. Solat kat kedai kopi. Engkau ketika hidup kau sombong dengan rumah Allah, mati nak bawa kat rumah Allah, buat apa? Duduk depan lah tu. Duduk depan betul. Allah Rabbi. Tuan-tuan, puan-puan dan puan sekalian, kita nak kena faham. Sebab ada amalan-amalan kadang-kadang berjaya dialihkan perhatian daripada kita nampak Nabi buat ni, akhirnya kita nampak kecil je. Hak Nabi suruh buat kita nampak kecil je. Hak Nabi tak buat ni kita nampak besar. Sebab tu saya menyeru, kita buat, Nabi buat dulu. Hak Nabi tak buat ni nanti dulu. Kalau nak selamat, cari hak Nabi buat dulu. Macam malam ni, tuan-tuan buat iftar jama'i, memang Nabi suruh pun, bagus. Yang ni tuan-tuan tuan-tuan boleh buat iftar jama'i ni kan? Yang ni bagus, memang Nabi suruh buat. Hak ni kita nak gerak ni. Kita tengok, Nabi buat, kita buat secara berjemaah. Buat apa ni? Buka puasa di surau. Kan? Siapa buat idea macam ni, orang asalnya tak nak puasa, bila dia tahu surau anjurkan, dia puasa, orang tu dapat pahala juga ada ni puasa. Hak macam ni kita memang kata sebab Nabi buat. Sebab Nabi buat. So kita menyeru supaya buat hak Nabi buat dulu. Buat Nabi buat dulu. Sebab tuan-tuan, kalau hak Nabi tak buat ni, akhirnya akan berjaya divert pemikiran. Daripada hak Nabi suruh buat ni, dia nampak kecil je. Sebab di kampung-kampung, tuan-tuan, kadang-kadang hak puasa Ashura ni dia nampak kecil, hak bubur Ashura nampak besar. Nampak? Hak bubur Ashura Nabi tak suruh buat pun. Bawa keluarlah dalil macam-macam, luaskan rezekimu untuk keluarga. Tak semesti bubur Ashura, kambing golek pun boleh. Tak semesti bubur Ashura. Jadi tuan-tuan, hak Nabi suruh buat dulu. Hak Ashura ni Nabi suruh puasa. Bagus. Sangat bagus. Baik, tuan-tuan berpuas dan sekalian, saya bagi contoh yang lain. Sebab kita, tuan-tuan, cara kita berfikir dan cara kita beragama, contoh macam Maulidur Rasul. Tuan-tuan, kalau nak tunjuk ataupun kita nak rasa kita ni cinta pada Nabi, buat apa Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Hak Nabi buat ni kita sungguh-sungguh buat, hak ni cinta pada Nabi. Tapi yang aksesoris, hak berimpun apa semua, itu aksesoris je. Saya pernah masa di camp Sungai Ara di Pulau Pinang dulu. Masa tuan-tuan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dia buat event di Seberang Perai, sambutan Maulidur Rasul. Barak ni tuan-tuan, sambutan Maulidur Rasul.
Jadi kalau ada event besar di seberang sana, pukul 5.30 tu nak kena bergerak. Pukul 5 dah kena bergerak dah. Sebab jabatan akan jam. Sebab waktu tu jabatan satu je, dia bukan dua. Pukul 5 panjat dah terang. Panjat dah sampai sana pukul 6.30. 6.30 ni pakai samping hak paling cantik sekali, dengan songkok tinggi, sengetkan sikit. Pukul 7 tuan-tuan dah baris selawat sallallahu ala Muhammad, ni keluar wak hijau. Kita tengok, oh, yang ni lah orang hak paling sayang sekali pada Nabi ni. Padahal haram tak sembahyang subuh. Hak Nabi suruh buat yang mana? Hak sembahyang subuh ke hak berarak ni? Sembahyang subuh, akhirnya dia nampak berarak ni besar, hak solat subuh ni dia nampak kecil. Tuan-tuan nampak cara kita berfikir? Tuan-tuan berpuas dan sekalian, sama had berarak apa semua ni, saya tidak menyalahkan berarak. Kalau boleh patuhi garis panduan syarak, dipersilakan. Tetapi itu bukan antara cara yang terbaik untuk menunjukkan kecintaan kita pada Rasul. Tuan-tuan, hak berarak kita ni agak-agak tuan-tuan lah, kalau Nabi ada lah, Nabi duduk tengok orang duduk berarak tu, cara hak berarak kita ni agak-agak Nabi suka ke tak? Tak. Campur laki perempuan, terutama tuan-tuan tengok perempuan aurat pun tak tutup sempurna, dengan pakai minyak wangi, dengan tabarrusnya tuan-tuan. Hak ni ke cara nak tunjuk cinta pada Nabi? Akhirnya konten hak besar tu kita tak nampak, kita duk nampak aksesoris. Ni masalah kita. Sebab itu kita nak ajak kembali kepada apa hak Nabi buat ni dulu. Bersungguh-sungguh cari apa yang Nabi buat dulu. Hak tu kita sungguh-sungguh dulu. Kalau kita dah buat hak Nabi tak buat ni tuan-tuan, implikasi dia besar. Tu yang hilang orang hari ni. Dia dah nampak Nabi suruh solat 5 waktu ni, hak ni kecil je. Hak solat kat masjid tu kecil je. Dia nampak tu, hak doa awal tahun, kemudian apa, Maulidur Rasul, hak tu ramai. Akhirnya kita mengajar orang kita ni Islam sempena-sempena. Sempena Maulid Rasul, ramai. Sempena awal Muharram, ramai. Sempena ni, ramai. Tak sempena kau bukan Islam ke? Tuan-tuan, kita nak mengajak supaya orang sungguh-sungguh sikit bab ni. Tuan-tuan, Nabi ketika Nabi sakit, ketika nak menuju kewafatan, tuan-tuan, para sahabat dah tunggu untuk solat Isyak berjamaah di masjid. Nak berjamaah di masjid. Kemudian pergi nak panggil Nabi ni. Nabi dalam keadaan gering, sakit yang bersangatan. Kemudian Nabi suruh Aisyah sediakan air supaya Nabi nak basahkan badan supaya segar. Nabi bangun nak pergi ke masjid, akhirnya Nabi rebah pengsan. Bila Nabi pengsan, kemudian bila Nabi sedar, sahabat duk tunggu. Rasulullah tanya, kamu dah salat lagi belum? Mereka kata, belum lagi wahai Rasulullah, belum lagi. Jadi kalau begitu tak apalah, suruh Aisyah sediakan lagi air. Kemudian Nabi basahkan badan supaya segar. Nabi bangun nak pergi masjid, Nabi pengsan sekali lagi. 3 kali berlaku. Tuan-tuan, Nabi bersungguhnya nak pergi salat di masjid ni. Bersungguhnya salat di masjid ni, tuan-tuan. Kenapa kita tak nampak salat di masjid ni besar? Para sahabat tunggu Nabi, walaupun Nabi pengsan, tuan-tuan, 3 kali Nabi pengsan, sahabat tunggu juga. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar. Tuan-tuan berpuas dan sekalian, Sayyidina Umar ni, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni seorang majusi. Abu Lu'lu' ni tuan-tuan berjaya membunuh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menjadi imam salat subuh, Abu Lu'lu' ni tuan-tuan, dia duduk saf yang bukan saf depan, saf belakang sikit. Kemudian dia cross, dia pergi tikam Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat yang lain. Tuan-tuan, Abu Lu'lu' ni di Iran, dia ada bangunan khas kubur dia. Kubur dia ada bangunan khas. Jadi tuan-tuan, di Iran, kubur Abu Lu'lu' ni, Asy-Syahid Abu Lu'lu'. Asy-Syahid Abu Lu'lu'. Tuan-tuan, pembunuh kepada Sayyidina Umar dinamakan Asy-Syahid, orang yang syahid. Dia Abu Lu'lu' ni bila dia nak ditangkap, dia bunuh diri dia. Abu Lu'lu' ni di Iran dibuat khas. Ni Syiah ni tuan-tuan.
Jangan ada kompromi dengan Syiah. Mereka menyambut setiap tahun ada event besar, sambut Abu Lu'lu' ni sebagai hero. Dengan ulama dia sekali datang pergi. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada. Kan? Dengan ulama dia, dengan dia upah pondan, dengan nyanyi Abu Lu'lu', nyanyi tuan-tuan. Setiap tahun ni event besar. Abu Lu'lu' ni bunuh Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Bapa mertua Nabi. Nabi kahwin dengan anak Sayyidina Umar, Hafsah. Siapa Sayyidina Umar? Nabi kata, "Lau kana ba'din Nabi la Umar." Kan? Kama qala Nabi SAW, kalaulah selepas aku ini ada Nabi, nescaya orangnya adalah Umar. Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Ni, hak ni. Dan Sayyidina Umar salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Abu Lu'lu' telah bunuh bapa mertua Nabi. Telah bunuh hak Nabi kata kalau ada Nabi nescaya Umar. Telah bunuh ahli syurga, dijamin ahli syurga. Abu Lu'lu' ini disambut sebagai hero di Iran oleh pokok Syiah ni. Tuan-tuan, puan dan mak sekalian, jangan kompromi dengan pokok Syiah ni. Sebab tu tuan-tuan, isu takrib. Kan saya tak tahu saya cerita dah di Keramat tuan-tuan. Bila saya cerita tentang isu Syiah ni, ada seorang ustaz Syiah dia dengar dalam kuliah saya. Habis je tuan-tuan, habis je dia tunggu saya kat luar. Lepas isyak dia dah tunggu dah. Dia kata, "Ustaz, saya doktor apa tak, saya tak ingat nama dia. Ada dalam rakaman. Taufik yang selalu ikut saya, dia rakam secara diam-diam tuan-tuan. Dia rakam. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya. Dalam Facebook saya, tuan-tuan scroll down, Facebook Asri Khalid dalam 3-4 minggu yang lepas. Tuan-tuan, rakaman dalam lebih kurang 22 minit setengah. Sebahagiannya sebahagian besar telah direkam. Ada awal-awal sikit yang tak direkam sebab Taufik dia terlambat sikit. Tuan-tuan, puan dan mak sekalian, dia yang pernah menganggotai Persatuan Ulama Malaysia, PUM. Tuan, dia ni hujah dia semua hujah Syiah. Saya tahu hujah tu haji semua Syiah. Ahlussunnah Jamaah semua jawab dah. Kita bincang bab ni buang masa. Kerana semua ulama Ahlussunnah Jamaah dah jawab dah. Sekarang ni saya nak dapat clarify, saya nak dapat pengesahan daripada Tuan Haji sendiri. Sebab dalam kitab-kitab Syiah, kitab-kitab besar mengkafir dan mencela para sahabat, termasuk Usul Kafi Al-Kulaini, termasuk Khomeini sendiri. Khomeini hak diagung-agungkan, mencela dan mengkafirkan para sahabat. Dan kalau nak tengok dalam YouTube, hak ulama-ulama Syiah mengkafirkan sahabat ni bersepah. Termasuk ulama besar dia sekarang ni, Yasir Habib. Dia kata anna Aisyah kafirah, zalimah, fasiqah, munafiqah. Dia kata sesungguhnya Aisyah kafir, zalim, fasik, munafik, semuanya. Saya tanya satu soalan, apa hukum orang yang mengkafirkan para sahabat? Sampai sudah dia tak jawab. Dia main pusing-pusing. Dia kata sebenarnya zaman Pak Allah, dia main pusing kat tu. Kita boleh tengok dalam rakaman tu. Tuan-tuan, puan dan mak sekalian, sebab itu Syiah ni kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Kerana perbezaan kita dengan mereka adalah perbezaan akidah. Tuan-tuan, dulu memang ada nak ulama yang nak buat takrib. Takrib ni maksudnya nak satukan antara Sunni dengan Syiah. Antara ulama yang nak isu takrib ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Selepas berlaku isu Syria, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata, aku tersilap, sepatutnya aku dengar kata-kata ulama Saudi. Sebab ulama Saudi paling tegas dengan Syiah. Dia kata Syiah telah menunjukkan kekufuran yang nyata. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, jika sekiranya kamu nak berbincang dengan kami, runtuhkan dulu kubur Abu Lu'lu', kemudian baru datang bincang. Agak-agak tuan-tuan, puak-puak Syiah di Iran ni nak runtuhkan Abu Lu'lu' ni? Tak, sebab ini mereka anggap hero. Pembunuh Sayyidina Umar dianggap sebagai hero. Tuan-tuan bayangkan, ni Syiah. Tuan-tuan, puan dan mak sekalian, lalu apabila Sayyidina Umar ni ditikam, tuan-tuan, dalam riwayat perut ni dia luka yang sangat besar.
luka yang sangat besar, darah membuak-buak keluar. Kemudian dia tengok di kalangan sahabat, dia tak ada tak Abdul Rahman bin Auf. Dia kata ada, tolong jadi imam. Kemudian beliau pun pengsan, Sayyidina Umar, kerana luka dia yang sangat besar. Bila dibalut luka dia pun pengsan. Bila selepas tempoh yang agak lama dia jaga, dia tanya, sudahkah kalian mendirikan solat? Dia tak tanya ni hak bunuh aku siapa, sekarang dah tangkap ke, dia tak tanya yang dulu. Sayyidina Umar, soalan pertama dia tanya, sudahkah kalian bersolat? Tuan-tuan ni, betapa besarnya solat. Sayyidina Umar kena tikam, nak mati, dia tak tanya lagi hal lain tuan-tuan. Perkara pertama hal dia tanya ialah, sudahkah kalian bersolat? Ni nak buat kat masjid lah ni, ataupun surau. Maka tuan-tuan puan-puan dan sekalian, sebab tu hak Nabi suruh buat ni, para sahabat menganggap benda ni sangat besar. Nabi tak absent, Nabi salat di surau, Nabi salat di rumah Allah tuan-tuan. Maka para sahabat bersungguh untuk salat di rumah Allah. Hak lain-lain hak Nabi tak buat ni, para sahabat tuan-tuan, mereka abaikan. Bersungguh-sungguh untuk menunjukkan kecintaan pada Nabi, kerana mereka yakin Nabi ni utusan Allah. Jadi kalau hak ni Nabi buat, maka hak ni hak kita kena bersungguh buat. Maka tuan-tuan, sebab itu saya nak mengajak bahawa kita fokus apa yang Nabi buat. Sebab kalau Nabi tak buat, kita khawatir implikasi dia akan mengajak manusia melihat bahawa perkara ini lebih besar daripada hak Nabi suruh. Kita nak seru hak ni dulu, fokus kepada isu besar. Hak aksesoris ni, aksesoris lah. Aksesoris lah. Tuan-tuan, beli kereta dulu ke, beli pewangi kereta dulu ke? Kereta dulu. Hak orang duk nampak beli